Okey, sebelum kita nak menutup majlis kita, sebab tadi Puan Arifah ada berkongsikan apa, ilmu kepada kita, berkongsikan. Saya nak bertanyalah, saja je untuk mengisi masa pagi ni. Ada sedikit cenderati untuk siapa-siapa. Kepada para pelajar saya nak tanya daripada apa yang Puan Arifah kongsikan tadi, apakah cara siapa-siapa pun boleh jawab, maksud saya pelajar je, bukan staf. Cara-cara Aduh. supaya ibadah kita diterima oleh Allah. Siapa boleh jawab, sila jawab. Ti, nak pergi mana? Ni kan ada Yasin Nganjuk. Okey. Dah malas lah ni. Okey, insyaAllah. Okey, insyaAllah kita boleh mulakan. Razin. Razin. Ni pun sangkut sikit ni. Ya. Apa dia? Ni pun ada sangkut sikit lain ni. Sangkut-sangkut sikit kan? Tak apa. Boleh tu. Okey, silakan. Buka mic boleh Ya. Buka mic je lah. Tak face apa Buka lah, boy handsome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqan ala aksarihim fahum la yu'minun. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Razin atas pimpinan bacaan Yasin dan doa. Sekarang dijemput Cik Azizi. Silakan untuk bacaan hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas tak suaranya? Jelas. Kuat sikit. Jelas Oh, kuat sikit Pagi-pagi ni suara slow lah. Alamak. Okey, alhamdulillah. Anja-anja. Terima kasih pada hari pelajar yang dihormati Puan Pengarah TPA, perkanan sahabat-sahabat sekalian. Okay, InsyaAllah saya tidak akan mengambil masa yang lama. Okay, hari ini seperti biasa, rutin harian kita baca Yasin dan kita akan membaca hadis saya ambil pada ni lah. Fadilah amal ni. Dan hari ini saya akan merujuk hadis 1. Hadis 1 adalah berkenaan dengan ta'arah, solat dan zikir. Dan hadis 1 kita akan tengok, kita akan baca hadis berkaitan keutamaan wuduk. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berwuduk dengan sempurna, maka dosa-dosanya akan keluar dari jasadnya, bahkan dari kuku-kukunya. Penerangan hadis. Okay. Kalau seorang hamba Muslim atau mukmin dan berwuduk kemudian mengusap wajahnya
maka dosa yang dikerjakan oleh kedua matanya akan keluar dari wajahnya bersamaan dengan titisan air yang terakhir. Kalau ia membasuh kedua tangannya, maka akan keluar dosa-dosa yang dilakukan oleh kedua tangannya bersamaan dengan titisan air yang akhir. Dan kalau ia membasuh kakinya, maka kesalahan yang dilakukan oleh kedua kakinya akan keluar bersama dengan titisan air yang terakhir sehingga ia selesai berwudu dalam keadaan bersih dari dosa-dosanya. Itu adalah hadis berkaitan keutamaan wudu. Dan kalau kita tengok daripada hadisnya, dia digalakkan mengambil wudu dengan sempurna. Dan untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi dah bocor macam mana kita nak menghapuskan dosa kita. Cara salah satunya macam ni lah, mengangkat wudu dengan sempurna. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. InsyaAllah jumpa lagi bersama Ustaz minggu depan. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Zain bin Muhammad Zain atas bacaan hadisnya pada hari ini. Seterusnya majlis kita serahkan kepada Puan Hajah Arifah untuk berkongsian. Dipersilakan. Kamera tak dapat. Okey, boleh lah. Okey, boleh. Okey, bismillah. Itulah. Aduh, berperasan lagi wasni teli. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi syuhli wa yassir amri datang lisani yafqahu qawli amma ba'd. Okay, saya hormati puan pengarah, puan TPA, puan TPP ada tak? Puan tuan TPP, rakan-rakan pensyarah sekalian dan yang saya kasihi pelajar-pelajar sekalian. Okey. Tajuk perkongsian saya pada hari ini adalah istiqomah. Okey, istiqomah. Okey, apa itu istiqomah? Istiqomah itulah ketaatan menjalankan sesuatu suruhan secara terus menerus. Okey, istiqomah ni memang susah untuk sentiasa diteruskan tetapi mesti juga terus mencuba. Allah akan memberikan malaikat sebagai teman untuk orang-orang yang beriman dan beristiqomah, terutama bila sarakatul maut. Malaikat itu akan membisikkan di telinga supaya jangan bimbang kerana orang itu akan mendapat kebahagiaan yang hakiki dan dekat sana nanti, dekat akhirat nanti. Dan jangan bimbang apa yang ditinggalkan di dunia kerana Allah akan menjaganya. Okay, malaikat akan sentiasa teman pada orang-orang yang beriman dan beristiqomah, sentiasa akan ada. Sebab itu para pejuang Islam bila mati wajahnya tersenyum kerana malaikat telah membisikkan syurga yang dijanjikan. Okay. Kat sana lagi best, lagi daripada dunia ni, kat sanalah lagi yang tersenyum tengok dekat apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada tujuan Islam. Okay, keyakinan bukan hanya dengan perkataan tetapi apa yang kita lakukan dengan amalan. Ingatlah bahawa dunia ini semata-mata ujian. Ujian yang amat sedikit, kurang harta, sakit, semua tu sikit sahaja ujian tu. Iman seseorang akan diuji dengan dugaan. Allah berfirman, adakah kamu fikir mudah untuk kamu masuk syurga? Macam mana nak tahu malaikat tu dengan kita? Bila jiwa yang suka pada kebaikan, yang menempati syariah, orang yang didampingi malaikat akan sangat suka. Dan juga jiwa yang tak senang dengan perkara dengan bertentangan syariah, orang yang istiqomah akan ikhlas dengan amalan ibadahnya. Contoh buat ibadah hanya untuk keperluan dunia, nak menunjuk-nunjuk, itu tak ikhlas. Ibadah kena dibuat dengan secara ikhlas, redha, tanpa kepentingan dunia. Kena teguh dengan tauhid dan ikhlas dengan ibadah kerana
kerana kita ikut segala suruhan hanya kerana Allah. Apa itu kerana Allah? Okay, syarat untuk kita terima, ibadah itu diterima adalah yang penting ikhlas, redon kita kan. Mengikut syariat, jangan berlandaskan syariat, bukanlah. Okay. Sebarang amalan kena ikut syariat. Contoh makan kena ikhlas, contoh pergi drive kerja pun kena ikhlas. Okay. Ikhlas ke tak kita datang kerja ni atau kita dalam belajar ikhlas kerana Allah Ta'ala tak. Okay. Niat semua ni kerana Allah Ta'ala SWT. Kenapa kita makan? Kita makan untuk beribadah supaya ada daya untuk beribadah. Bukan sampai kenyang. Bila kita kenyang kita ada tenaga untuk beribadah. Sebab Tuhan jadikan kita ni untuk beribadah. Kita ni manusia ni, hamba ni untuk beribadah. Okey. Tujuan Allah jadikan kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, makan jadi mestilah dari sumber yang halal supaya bila kita beribadat akan diterima. Contoh bila menghadiri majlis ilmu, adakah kita ikhlas atau tidak? Okey, tujuan kena jelas, datang untuk mendengar peringatan supaya semakin dekat dengan Allah atau semata-mata nak ada nama je kan, nak tengok datang je. Tapi niat kita bukan kerana Allah kan, sebab takut dekat manusia kan. Kena ni lah. Okay. Datang untuk, bila dengan niat ikhlas, Tuhan akan berikan apa yang kita hajatkan yang sebenarnya. Sebenarnya berniat untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay. Contohnya rindu berjumpa Allah, kena cukup persiapan yang lahir dari keikhlasan hati untuk berjumpa dengan Allah. Sebab itu kena sentiasa dengan ikhlas yang tidak berbelah bagi. Sentiasa berdoa supaya kita sentiasa berada di jalan yang lurus. Okay, siratal mustaqim. Kena pastikan supaya kita berusaha tetap dalam hidayah. Okay. Hidayah kena sentiasa ditingkatkan. Bila kita dah ada Islam dan iman, kena minta hidayah itu tetap dan terus berkembang. Bukan hidayah nama hidayah, hidayah petunjuk. Okay. Kerana jika tidak dipelihara, hidayah boleh hilang. Hidayah lain tu tak apalah hilang, jangan hilang petunjuk kita. Hidayah lain kalau hilang boleh ganti lagi, boleh cari lagi kan. Sebab itu majlis ilmu kena selalu pergi sebagai peringatan, sebagai tazkirah kat kita semualah. Biasalah manusia kan, semakin dia lupalah. Okay. Time happy tu lupalah kan. Time ni ingatlah. Okay, amalan doa yang pasas ialah dalam 17 kali Al-Fatihah dalam solat. Tidak boleh pandang ringan dan dosa walaupun sekecil-kecil dosa. Yang berdosa tetap berdosa. Bukan boleh cuci dengan klorok Okay, dosa kita dengan Allah, okay, kita kena bertaubat lah. Okay. Dosa-dosa kecil adalah seperti titik hitam pada kain putih sebab hati manusia ni berbolak balik. Jadi sekejap hulu ke hilir kita berbolak balik. So doakan hati kita ni nak tetap sentiasa kita ingat pada Allah. Doakan kita ni teguh iman, kuat iman dan jangan berbolak balik. Okay. Satu lagi ialah cari ilmu bermanfaat dan beristiqamah. Cari ilmu ni manfaat dan istiqamah saya berterusan lah, jangan sekerat jalan lah. Kalau kita belajar pun memang secara istiqamah. Okay, laksanakanlah segala suruhan, tinggalkanlah segala larangan. Orang yang sentiasa usaha untuk menuntut ilmu akan dimudahkan jalan, tapi ilmu itu kena mesti meningkatkan keimanan. Apapun ilmu, amalan selagi mendekatkan diri dengan Allah, mesti tinggalkan segala larangan. Lepas ilmu, kena ada amal soleh. Bila dah tahu dan dah berilmu kena amalkan, tidak boleh hanya berpandai bercakap. Okey, tanpa sendiri tidak mengamalkan. Okey, cakap pandai tak ni kan tak amalkan. Cakap pandai tapi kosong. Better dialah walaupun dalam hati banyak penuh kan, penuh macam
Contoh Rahmat kan macam-macam, tengok je senyap kan. Contohlah orangnya senyap je tapi macam-macam, insyaAllah boleh berkongsikan Rahmat kan. Okay, kena beriman dengan perkara gaib, okay, syurga dan neraka, okay, dirikan solat dan belanjakan sebahagian rezeki ke jalan Allah. Jadi dalam Al-Quran tu mula-mula kena iman kita kena betul. Okay, kemudian solat dan berkawanlah dengan yang orang yang soleh, yang beribadah, kerana teman itulah yang sepatutnya, kawan kitalah yang patutnya mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dampingilah orang yang beribadah mendekatkan diri dengan Allah. Dekatkanlah kita dengan Allah, bukanlah tak boleh langsung berkawan dengan orang-orang yang salah, tersalah haluan tu bukan kita boleh langsung, tapi kena ukur tahap kita. Andai tahap mana kita, andai kita hanya takat yang boleh terpengaruh dan tidak baik jangan mudah bila kita mudah terikutkan kawan kan. Contohlah buat isap rokok ke, perkara yang tak elok lah buatlah ke, mencuri ke, naik muka kan, wili lah apalah, okey, yang tak elok lah. Okay, anda kita sendiri adalah kan kuat dan boleh berdakwah, boleh menyampaikan, tapi rasa tak boleh jauhkan. Tapi kalau kita nak dekatkan orang yang okey, yang tak tersalah haluan, tapi kita niat untuk sampaikan dakwah dan boleh menyampaikan, dialu-alukan lah. Okay. Sentiasalah beringat, carilah sahabat yang sentiasa akan semakin mendekatkan diri dengan Allah. Jangan sesekali menjauhi. Sebab hati dan ikhlasan kita ni cepat berubah. Sebab dunia ini jambatan ke akhirat. Pilih yang betul untuk destinasi syurga. Andai kita tak kuat, kita jauhkan diri daripada yang tidak betul dan adalah yang betul. Supaya tidaklah kita semakin hari jauh daripada landasan yang betul. Okay. Dan tak boleh riak diri yang kita ni hebat dan cukup dengan iman ada. Kita kena berusaha supaya iman dan hidayah kita tetap dan hanya akan bertambah. Orang-orang yang kini tak berapa bagus pun ada kemungkinan akan lebih baik dari kita. Kita tak boleh judge orang awal-awal macam mana kan. Yang penting perakhiran kan. Kita tak boleh lah macam-macam judge orang lah. Siapalah kita kan. Kita tak tahu kan di hujung dia macam mana. Okay, apa-apa pun doakan kita ni semua mati dalam husnul khatimah. Okay, apa-apa pun perbaiki diri, hiasi pribadi dan jangan berhenti mencari redha Allah. Dekatkan diri dengan Allah, jangan berputus asa. Okay, itu je lah, takat ni lah perkongsian di saya. Okay, yang satu lagi ingatkan, jika kita nak cari tuang nak berubah, carilah tuang guru ke apa tu, kita punya ustaz ke apa ke, orang yang betul lah, jangan tersalah. Jangan, memanglah niat kita nak betulkan, tapi kita pergi jumpa orang yang tak betul. Dia punya iman dia, akidah tak betul. Contoh tak pergi jumpa cakap tak payah solat lah, apalah. Okay, ada yang terjadi Okay, pilihlah yang betul-betul, tengok. Okay, setakat itulah saya punya perkongsian. Maaf jika ada salah silap kekurangan diri saya semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Arifah atas perkongsian yang sangat padat isi ni. Okay, antara yang paling asas yang sempat bacakan adalah laksanakan suruhan, tinggalkan larangan. Itulah yang paling asas. Okay, untuk hidup kita sebagai orang Islam lah, sebab kita tahu dunia ini hanyalah sementara, hanyalah sebagai laluan untuk kita menuju ke pencipta kita, insyaAllah satu hari nanti. Okay, seterusnya saya buka kepada semua staf yang ingin menyampaikan apa-apa makluman. Silakan. Moyati, Cik Mahathir. Tak ada. Tak ada. Puan Umar, siapa ada kat sini ni? Puan Pengarah mungkin? Okay, kalau tak ada, saya ada beberapa makluman lah. Okay, untuk makluman, beberapa orang pelajar kita lah akan mewakili kolej kita ke pertandingan Semarak Kemerdekaan peringkat negeri lah.
Pelajar-pelajar tu ialah Razin, Aikal, Hanif, Hafiz, Uzairi, Izzat, Hakimi, Danish, Alif Syahmi dan Roy dan juga Fahmi lah bertanding dalam pertandingan poster digital, kuis, Merdeka Styling, fotografi, pantun dan suara patriotik lah. Doakan semoga mereka membawa pulang kejayaan untuk kita insya-Allah. Seterusnya suka saya ingatkan kepada semua pelajar untuk tengok balik result SPM dan pastikan subjek bahasa Melayu adalah kredit. Okey, kredit tu maknanya C. Kalau pelajar-pelajar dapat C ke bawah, C minus dan ke bawah, pelajar-pelajar perlu ambil subjek bahasa kebangsaan. Okey, untuk melengkapkan syarat-syarat lulus di college community lah. Okay, pastikan semua tu. Tengok balik result SPM masing-masing. Seterusnya, mungkin Cik Carol nak sampaikan berkenaan dengan COVID-21. Silakan. Okey, terima kasih Cik Firdaus, Tuan Pengarah, Timbalan Pengarah Pengurusan dan Timbalan Pengarah Akademik serta staf-staf bagi tangan yang lain serta pelajar kolej komuniti Batu Pahat. Terima kasih Cik Firdaus memberi ruang pada saya. Okey, sikit makluman sikit makluman kepada staf dan juga pelajar kerana program seperti yang telah saya maklumkan minggu lepas dan juga 2 minggu yang lepas berkenaan program COVID-21 itu cabaran video 2021 mana video dan kesukanan. Okay, itu penggabungan antara dua video itu. Suka untuk saya mengingatkan pada semua, tarikh tutup adalah pada hari ini, iaitu akhir waktu terakhir untuk menghantar link YouTube tuan-tuan dan puan-puan sekalian selewat-lewatnya pukul 11.59 tengah malam ini. Alhamdulillah saya telah menerima beberapa penyertaan, tapi daripada staf, banyak yang daripada staf. Staff, walaupun staf cuma beberapa orang, tetapi staf yang lebih ramai menghantar penyertaan kepada saya berbanding pelajar. Saya mengharapkan pelibatan lebih lagi pada pihak pelajar sebab hadiah daripada pihak pelajar itu yang lebih banyak berbanding pada staf. Itu saja yang saya ingin maklumkan. Cuma sedikit selingan, saya ingin ramai tak pelajar pada pagi ni? Tengah. Ada lebih kurang belas orang lah. Okey, saya sebelum kita nak menutup majlis kita, sebab tadi Puan Arifah ada berkongsikan ilmu kepada kita, berkongsikan. Saya nak bertanya lah, saja je untuk mengisi masa petang pagi ni. Ada sedikit cendati untuk siapa-siapa. Kepada para pelajar saya nak tanya daripada apa yang Puan Arifah kongsikan tadi, apakah cara, siapa pun boleh jawab, maksud saya pelajar bukan staf, cara-cara supaya ibadah kita diterima oleh Allah. Siapa boleh jawab, sila jawab. Kamu siapa yang dengar tadi perkongsian daripada Puan Arifah mesti boleh jawab soalan Cik Carol. Soalannya cara untuk apa tadi Cik Carol? Apakah cara ataupun kaedah supaya ibadah kita diterima oleh Allah? Apakah cara atau kaedah supaya ibadah kita diterima oleh Allah? Okey. Apa yang kita buat kena nak ikhlas. Apa? Bagi tu Kena nak ikhlas. Siapa bagi nama beritahu. Waalaikumsalam. Okey. YDP kita yang dulu ni. Setiap apa yang kita lakukan adalah ikhlas. Macam kalau kita kena ikhlas, kita nak buat sesuatu pun kita kena ikhlas. Okey, alhamdulillah. Terima je tu memang betul. Okey. Alhamdulillah ini hadiah untuk awak. Okey, satu kelas selamat. Apa tu? Sekejap saya buka. Okey. Satu kelas Playboy. Kelas. Kelas satu kelas untuk awak. Nanti Akmal, nanti awak WhatsApp saya ke apa? Ni ada hadiah untuk awak. Nanti tengok saya nak post pada awak ni saya. Okey, tahniah. Okey, dan itu saja dari saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tahniah Akmal Rizal. Okey, seterusnya kita, soalan untuk staff pula, Cik Carol. Tak ada. Tak ada bajet. Tak ada bajet. Untuk
Okay, minggu depan Yelah. mungkin insyaAllah. Yelah, Ya, staffnya tak ada. Okay, tahniah Akmal. Nanti dapat hadiah nanti selfie lah. Kalau dapat hadiah tu memang auto kacak tu lah, insyaAllah. InsyaAllah. Seterusnya saya nak ingatkan pada semua pelajar bahawa kita masih dalam suasana pandemik. Okey, siapa ingat kita dah berapa hari daripada KP daripada awal-awal? Ini tak ada hadiah lah. Okey, kita sebenarnya dah 527 hari daripada hari pertama PKP. Sebab saya tengok Facebook Cik Rahmat, status dia mesti ada tulis hari ke berapa. Terima kasih Cik Rahmat. Okey, atas makluman tu. Okey, so dah 527 hari ni pastikan sepatutnya kita dah tahulah macam mana kita nak menjalani kehidupan di dalam pandemik ni lah. Okey, ikut SOP dan sebagainya. Okey, dan saya mohon semua pelajar untuk sentiasa update MySejahtera. Dan kalau dah dapat tarikh, okay, bagi tahulah, maklumlah. Ni untuk pelajar yang sedia ada lah SEM 1 dan SEM 2 yang sekarang ni, kalau dah ada tarikh, tolong update dalam list, dalam grup kelas. Okay. So saya rasa tak ada apa daripada saya. Setakat itu saja untuk minggu ini. InsyaAllah kita akan jumpa minggu depan. Diharapkan Cik Carol akan bermurah hati sediakan hadiah-hadiah untuk seterusnya untuk staff juga. Okey, kalau tak ada apa-apa, saya sudahi perjumpaan kita pagi ini dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.